أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. الحمد لله، syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini senantiasa diberkati dan dirahmati dari sisinya insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita membaca, merenung, menghayati dan mentadabbur sepotong ayat yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Yusuf, yaitu merujuk ayat yang ke-21, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Surah Yusuf ayat 21. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ, yang mana pada permulaan ayat ini saya sudah bahaskan di dalam kuliah yang lalu, dan insya-Allah kita menyambung ayat yang keseterusnya. Tetapi secara sepintas lalu, permulaan ayat ini menceritakan tentang kisah seorang lelaki daripada Mesir yang telah membeli Nabi Allah Yusuf alaihi salam, yang mana dikatakan lelaki tersebut bernama Kitfir, ataupun ada riwayat yang menyebut Kutfir. Bahkan ada juga pandangan lelaki tersebut bernama Itfir bin Ruhai. Ada ulama yang mengatakan Itfir bin Ruwaihab, yang mana berkedudukan sebagai wazir, iaitu Menteri Perbendaharaan Negara Mesir pada ketika itu. Dan lelaki yang telah menjual Nabi Allah Yusuf alaihi salam kepada pembesar Mesir tersebut ialah Malik bin Du'ar, ataupun nama penuh dia Malik bin Du'ar
bin Buaid bin Unuqa bin Madian bin Ibrahim alaihi salam. Dan pada malam ini kita akan menyambung apa yang diwasiatkan, apa yang dipesan oleh pembesar daripada negeri Mesir kepada ahli keluarganya, iaitu kepada isterinya dengan lafaz akrimi maswahu, iaitu berikanlah kepadanya tempat dan kedudukan yang baik. Yang dimaksudkan tempat dan kedudukan yang baik ialah dia meminta kepada ahli keluarganya supaya memberikan kepada Nabi Yusuf kedudukan yang baik, makanan-makanan yang baik, minuman-minuman yang baik, serta pakaian dan peralatan yang diperlukan oleh Nabi Allah Yusuf secara baik. Dengan kata lain, pembesar daripada Mesir tersebut melakukan perkara yang dikatakan sebagai belas dan ihsan terhadap Nabi Allah Yusuf alaihi salam dengan menumpahkan segala penuh kasih sayang dan rasa cinta kepada Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang telah diangkatnya sebagai seorang anak di sisinya. Baik, kalau kita melihat kalimah maswahu, maswahu dalam bahasa Arab adalah berasal daripada kalimah sawabil makan. Sawabil makan bermaksud bermukim ataupun bertempat tinggal di sesuatu tempat ataupun kawasan, yang mana Nabi Allah Yusuf diberikan kedudukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Asa an yanfa'ana aw nastakhidhahu walada. Mudah-mudahan dia dapat memberikan manfaat kepada kami ataupun kami mengangkatnya sebagai seorang anak. Baik, perkataan daripada mudah-mudahan ataupun semoga dia dapat memberikan manfaat kepada kami adalah semoga dengan menjadikan Nabi Allah Yusuf alaihi salam ini sebagai salah seorang daripada ahli keluarga mereka, yang mana Nabi Allah Yusuf ini dapat membantu sebahagian daripada tugas-tugas harian mereka sekiranya dia mempunyai kemahiran dan kemampuan. Au nattakhidhahu walada, ataupun kita mengangkatnya sebagai seorang anak. Baik, dalam isu ini Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran telah menyebut dan menyatakan sekiranya ataupun seandainya ada orang yang mempertikaikan ataupun bertanyakan bagaimana mungkin lelaki tersebut menyebut hal demikian, sebab ayat menceritakan lelaki tersebut kata kita akan mengambilnya sebagai seorang anak. Tetapi kalau ada orang-orang yang mempertikaikan penjelasan tersebut, bagaimana mungkin pembesar tersebut nak jadikan Yusuf ini sebagai seorang anak, sedangkan Nabi Allah Yusuf selepas dia dibeli di pasar di negeri Mesir, maka dia menjadi budak ataupun hamba yang dimiliki oleh lelaki tersebut. Dan menjadikan hamba ini sebagai seorang anak di kemudian hari adalah sesuatu hal yang bertentangan kalau ada orang kata macam tu. Jadi jawapannya ialah, sebelum Nabi Allah Yusuf ini diangkat ataupun diambil sebagai anak oleh pembesar Mesir tersebut, Nabi Allah Yusuf alaihi salam terlebih dahulu dimerdekakan oleh lelaki tersebut. Nak bagi mudah faham,
bila kita ni orang kaya, kita ada banyak duit, kita beli seorang hamba di pasar. Jadi automatik bila berlaku urusan jual beli, hamba tersebut, budak tersebut jadi milik kita. Tetapi untuk kita angkat dia sebagai seorang anak, maka terlebih dahulu hamba atau budak yang kita beli tadi, kita merdekakan dia. Dia dah jadi seorang manusia yang merdeka, kemudian barulah kita ambil, angkat dia sebagai seorang anak. Dan hal tersebut adalah merupakan suatu perkara yang biasa dalam kepelbagaian suku-suku yang ada pada waktu tu. Dia tak jadi satu keaiban, dia tak jadi satu masalah. Dan kalau kita melihat kepada sejarah awal Islam sekalipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mempunyai seorang anak angkat yang asalnya adalah seorang hamba, iaitu sahabat besar Zaid bin Harisah. Yang mana Zaid ni pada awalnya sebelum Nabi berkahwin dengan Khadijah, dia adalah hamba kepada Khadijah, Zaid ni. Jadi bila Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, maka Khadijah menghadiahkan Zaid kepada Nabi supaya dia ni berkhidmat dan menolong Nabi. Tetapi di kemudian hari Nabi memerdekakan dia. Hak asalnya dia tu hamba, Nabi merdekakan dia, kemudian ambil dia sebagai anak angkat Nabi. Yang tu pun dah berlaku di awal Islam. Jadi terbatallah pertikaian yang mengatakan hal demikian terhadap isu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Baik, berkaitan dengan pengangkatan sebagai anak angkat, ada satu pandangan daripada Abdullah ibnu Abbas. Imam Al-Qurtubi menyebutkan di dalam tafsir beliau, sesungguhnya di waktu itu lelaki tersebut bersama isterinya masih belum lagi dikurniakan oleh Allah walaupun seorang anak. Hak kata pembesar hak beli dia tadi dengan bini dia, isteri dia tu, waktu beli Nabi Yusuf tu Allah tak bagi anak lagi walaupun seorang. Sebab itulah bila beli Nabi Yusuf, mereka angkat Yusuf jadi anak mereka. Dan ada juga pandangan yang kedua yang dibawa oleh Imam Al-Qurtubi, iaitu daripada Muhammad bin Ishaq. Yang mana Muhammad bin Ishaq mengatakan bahawa Kitfir, nama lelaki hak beli Nabi Yusuf tu, tidak pernah melakukan hubungan badan dengan wanita ataupun isterinya dan tidak pernah memiliki anak. Kenyataan daripada Muhammad bin Ishaq ini ada disebutkan dalam tafsir yang lebih awal, iaitu tafsir Imam At-Tabari, kitabnya yang bernama Jami'ul Bayan. Baik, seterusnya ada juga pandangan daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud menyatakan ada 3 orang, yang mana 3 orang ini mempunyai firasat yang paling baik. Abdullah ibnu Mas'ud ni sahabat Nabi, yang mana dia cukup terkenal dengan sahibun na'lah gelaran dia, iaitu orang yang menjadi tukang bawa capal Nabi, selipar Nabi. Dan dia jugalah yang selalu mencari kayu sugi bagi pihak Nabi. Kalau kata Nabi kehabisan kayu sugi, dialah akan panjat pokok sugi, pergi repih, pergi ambil bagi kat Nabi. Itu Abdullah bin Mas'ud. Dan dia juga adalah seorang sahabat yang berani. Dia antara yang paling awal menyatakan keislaman dia dan baca Al-Quran secara kuat-kuat depan pembesar-pembesar Quraisy dulu. Dia tak takut, dia tak tusuk-tusuk, dia tak sembunyi Islam dia, tapi dia baca kuat-kuat depan pembesar Quraisy. Itulah Abdullah bin Mas'ud. Siapakah 3 orang yang dikatakan mempunyai firasat yang paling baik? Yang pertama, dia kata merujuk kepada pembesar daripada Mesir yang beli Nabi Allah Yusuf ni. Daripada perkataan dia tadilah
berkemungkinan dia dapat memberikan manfaat kepada kita ataupun kita mengambilnya sebagai seorang anak. Ini adalah merupakan firasat. Maksud firasat ni benda duduk di depan. Kita tak tahu apa nak jadi kat depan. Tapi daripada perkataan dia, bila dia tengok Yusuf ini, mungkin Yusuf ni boleh memberi ataupun mendatangkan manfaat dalam keluarga dia. Dan nak angkat Yusuf ni jadi sebagai seorang anak. Sebab ada riwayat-riwayat dalam tafsir lain menyebut, sebelum dia beli Nabi Allah Yusuf ni, dia tanya Yusuf ni siapa? Orang hak jual tu kata Yusuf ni adalah seorang hamba yang dia beli daripada orang lain. Bila melihat kepada wajah dan rupa Yusuf, seolah-olah dia mempertikaikan, kalaulah rupa Yusuf ni macam ni, perwatakan dia macam ni, aku yakin dan percaya dia ni bukan seorang hamba. Tapi dia lebih daripada tu. Walaupun kamu kata dia hamba, nak jual ke aku sebagai hamba, tapi tengok muka Yusuf ni bukan keluarga orang hamba. Muka lagu ni, pattern lagu ni. Okey, itu antara beberapa riwayat yang disebutkan. Yang kedua, yang paling baik firasat dia ialah anak perempuan Syuaib, yang mana dalam Al-Quran dalam surah Al-Qasas menceritakan waktu Nabi Musa dahulu pernah melakukan kesilapan, dia pergi tertumbuk seorang lelaki bangsa Kipti secara tak sengaja. Akibat ataupun ekoran tertumbuk, sekali tumbuk mati terus kawan tu, Nabi Musa tumbuk. Jadi akibat peristiwa tu Nabi Musa melarikan diri buat sementara waktu ke negeri Madian. Sampai di negeri Madian tu dia singgah di bawah sepohon-pohon. Ada pokok di situ. Jadi di dekat kawasan tersebut ada sebuah telaga. Sampai satu masa tertentu ramai orang datang. Semua nak ambil air daripada punca telaga tadi. Tapi yang orang perempuan ni duduk jauh-jauh, tunggu orang lelaki settle dulu. Orang lelaki ambil air dulu. Tujuan mereka ambil air ni untuk kegunaan sendiri dan bagi minum kepada haiwan-haiwan gembalaan mereka. Jadi Nabi Musa tanya kepada perempuan tersebut, pasal apa duduk jauh-jauh, tak pergi masuk tempat ramai-ramai berebut air tu? Dia kata sebab lelaki ni tubuh besar-besar, gagah-gagah. Habis depa dulu, barulah kami ni pergi ambil air. Tapi biasanya ambil air hak ujung-ujung ni dapat air yang tak berapa baik dah. Air yang keruh, air yang tak elok, bercampur tanah dan selut. Jadi mengenangkan kasihan kepada wanita tadi, Nabi Musa pun pergi dalam ramai-ramai. Jadi bila ramai-ramai ni tengok air besar tubuh, sedap tubuh ni, buka jalan bagi ruang dekat Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ambil air tu untuk tolong bagi dulu, bagi awal dekat wanita yang sebelum ni sentiasa lewat tadi. Jadi bila kawan ni balik awal, bapak ni tanya, pasal apa hari ni balik awal? Selalu hari-hari memang balik lewat. Dia pun ceritalah lebih kurang ada seorang pemuda yang gagah perkasa apa semua ni, tolong kami. Kamu salah seorang pergi jemput dia, datang rumah kita nak ucap terima kasih. Jadi pilah. Jadi Nabi Musa suruh perempuan ni berjalan dahulu di depan, tunjuk jalan. Ni tempat orang kan, kita tak tahu. Di tengah jalan tu tiba-tiba mari angin sampai terselaklah sedikit kain wanita tersebut sehingga menampakkan betis dia. Jadi untuk jaga hal tersebut, menahan pandangan, Nabi Musa kata biar akulah duduk depan. Tapi kalau aku tersilap jalan, kamu tunjuk, ni bukan jalan, kok ni, aku duduk depan. Aku duduk belakang, takut jadi macam tadi. Jadi bila sampai di sana, dia cerita dekat bapak dia dalam ayat yang ke-26 tu. Surah Al-Qasas boleh tengok perkataan anak perempuan Syuaib tu. Qalat ihdahuma ya abati istajir inna khaira man istajartal qawiyul amin. Berkata salah seorang daripada anak perempuan Syuaib, wahai bapakku, ambillah dia sebagai seorang yang bekerja untuk kita. Sesungguhnya yang paling baik untuk mengambil seseorang yang bekerja untuk kita, al-qawiyul amin,
seorang yang kuat lagi terpercaya. Jadi itu adalah firasat perempuan Syuaib.